saya akan bincang satu tajuk yang mana kitab ini sebenarnya kitab Arab asalnya, lebih kurang 650 muka surat, yang mana perbincangannya adalah berkait dengan tabarruk secara khusus. Ini kitab dia ni terjemahan lah, tabarruk memburu berkat. Baik, sebelum saya pergi direct pada perbincangan ni, secara ringkas lah ingin saya kongsi maklumat secara ringkas berkait dengan kitab ini, apakah isi kandungan dia dan apakah sebenarnya perbincangan yang dibincang dalam kitab ini. Jadi kitab ini sebenarnya kitab yang membicarakan tentang konsep berkat dalam agama kita, yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Judaid. Dia ni salah seorang anggota ahli jawatan kuasa bahagian pendidikan di Arab Saudi. Jadi daripada apa yang saya baca, pada pandangan saya kitab ni perlu sangatlah. Kerana kitab ni sebenarnya dia bicaranya secara khusus berkenaan dengan berkat dalam agama Islam. Jadi berkat ini kita sebut dalam bahasa Melayu kita berkat lah. Sebutlah asalnya tabarruk, mana kita mengambil kebaikan daripada sesuatu itu. Misalnya kita kata bagaimana kita nak ambil berkat, nak bertabarruk dengan masjid, maka nak mari masjid lah. Itu satu. Jadi supaya kita dapat berkat daripada masjid tu, dia kena ada disiplin dia. Dia kena ada disiplin dia. Barulah dapat. Semata-mata mari ke masjid, tiba-tiba dia tidak patuh pada disiplin yang ditetapkan oleh Nabi, maka dia tidak boleh, maka tabarruk dia tu tidak diterima, tidak dikira. Bahkan silap-silap hari bulan dia boleh dapat dosa dengan sebab mari ke masjid. Tu. Apa dia kita lagi? Kita nak tabarruk dengan Al-Quran misalnya, dia kena ada disiplin dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan setengah-setengah pandangan ulama dalam mazhab lain, secara umum kita kata jumhurnya kena ada wuduk lah. Itu disiplinnya, baru kita dapat. Kalau tidak, tak dapat kelebihan apa pun. Tu. Apa dia kata? Tabarruk dengan buah tamar misalnya, semua dia ada bincang lah di sini. Kita tabarruk dengan doa, doa kita sendiri, dia ada syarat dia, semua ada syarat dia. Tabarruk dengan amalan, dengan puasa, dia ada disiplin dia. Sebab itulah ada hadis Nabi sebut, Nabi kata kam min saimin laisa lahu illa al-ju' wal 'atash. Ada di kalangan orang yang berpuasa, dia tak dapat apa pun kelebihan daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga. Sepatutnya banyaklah kelebihan dia dapat dengan puasa itu. Sebab apa? Sebab dia tidak ikut disiplin. Sedangkan kita ambil berkat dengan puasa tu, besar tu kelebihan yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi oleh kerana kegagalan setengah kita mengikuti, kita kata ikut disiplin, menyebabkan kita tak dapat apa pun. Itu yang dibincang oleh kita. Baik, cumanya sebelum saya pergi pada muqaddimah, saya nak sebut di sini tajuk dia dalam kitab ni. Terjemahan ini dia jadi lebihlah sikit muka surat. Lebih pun saya tengok tidak banyak. Kalau kita asal Arab tu 602 muka surat, bila diterjemah dia jadi 669 muka surat. Jadi tidak jauh beza. Tidak jauh beza. Baik. Dalam kitab ni perbincangan dia bahagi pada beberapa bab besar lah. Pertama sekali muqaddimah, saya akan sebut selepas ini. Bab yang pertama, perkara-perkara yang diberkati oleh Allah. Dia bincang konsep dia tu berdasar kepada ayat Quran yang begitu banyak dan juga hadis Nabi yang begitu banyak. Mana bagi orang yang pernah baca kitab ni, dia boleh tahulah bagaimana usaha yang dibuat oleh penulis ini untuk supaya umat Islam ini berdisiplin dalam mengikuti perkara-perkara yang berkait dengan kesan peninggalan Nabi, sama ada dalam bentuk ibadat, apa sajalah yang lahir daripada Nabi, kita boleh ambil berkat. Semua perkara apa yang Nabi tinggalkan kepada kita melalui hadis-hadis Quran itu sendiri, dia ada bincang khusus lah. Quran itulah yang mula-mula yang paling besar
sepatut kita bertabaruk dengan Quran. Hadis Nabi walaupun sahih setara mana pun, dia tidak dikira satu huruf tu 10 ganjaran. Tetapi ayat Quran, alhamdulillah saja tu berapa dah kita dapat, sebab satu huruf dapat 10 ganjaran. Maknanya Quran inilah kita kata peninggalan Nabi yang paling besar dari sudut tabarruknya, dari segi kebaikan yang kita dapat. Kalau nak berbanding dengan yang lain, hadis Nabi ada kelebihan, tapi tidaklah seperti Quran, walaupun dia dikira sebagai wahyu juga. Sebab tu Imam Suyuti kata Quran inilah sebenarnya yang asas kepada umat Islam. Hadis-hadis yang sahih tu, zikir itu sebagai tambahan sahaja, sebab kelebihan dia besar sangat. Tapi nak dapat kelebihan itu, baca Quran itu dia mesti dengan baca ayat betul, hasil daripada pengajian. Kecuali kita ni memang lemah asal, tak dapat, itu hal lain lah. Adalah kelebihan lain pula yang disediakan oleh Nabi. Jadi dapat pahala ke seseorang itu tak belajar Quran, tiba-tiba baca Quran dengan tidak ada wuduk, dalam keadaan yang tidak menghormati Quran, dia tak akan dapat Quran, kelebihan Quran. Makna tabaruk dia tu tidak sah lah, tidak dikira. Kita tabaruk dengan mak kita sendiri, buat baik pada mak kita, sebenarnya ambil berkat lah tu. Minta pula doa daripada ibu bapa. Dalam hadis Bukhari sebut doa ibu bapa ni mustajab. Ayah ibu bapa kita tu, dia tabaruk, dia ambil berkat juga daripada kita, doa-doa anak. Jadi maknanya tabaruk ni, mengambil berkat ni sangat luas dalam agama. Cuba bayangkan setebal ni kitab bincang secara khusus tu pun tak lengkap lagi. Kalau dalam kitab lain saya tengok ada lagi tambahan maklumat yang lain. Perlu kita tahu. Kita nak tabaruk dengan serban misalnya, boleh ke tidak? Boleh. Kita ingat kita pakai serban, ingat kepada Nabi pakai serban, boleh pahala. Boleh pahala. Lepas tu Nabi pakai sokok, ada Nabi pakai sokok, kita pakai sokok ingat Nabi. Kita makan roti ingat Nabi makan roti, boleh pahala ke ingat. Tu dia panggil tabaruk semua. Jadi dalam banyak-banyak tabaruk ini, ada tabaruk yang nilainya besar, ada tabaruknya yang kecil, dan ada juga tabaruk yang tidak diizinkan oleh syarak. Semua dia bincang dalam kitab. Baik. Jadi bab pertama, perkara-perkara yang diberkati oleh Allah SWT. Banyaklah subtopik dia tu, tajuk-tajuk pecahan itu. Baik, bab sebab dia dalam kitab ni dia bagi 4 bab, 4 tajuk besar. Bab yang kedua, mencari berkat yang disyariatkan oleh Allah. Mencari berkat yang disyariatkan oleh Allah. Jadi saya tidak baca semualah, tajuk dia tu banyak, cuma saya nak ambil biar nampak gambaran secara umum. Bab yang ketiga, tabarruk yang dilarang. Tabarruk yang tidak diizinkan. Misalnya kita kata, contohnya kan kita pergi ke kubur tu kan, kalau kita ikut disiplin hak Nabi, kita boleh pahala, itu tabarruk juga tu. Ramai orang bila pergi ke kubur jadi insaf, tinggal kepada mak dia tidak sempat nak kita kata nak nak menyumbang bakti pada ibu bapa dia, sedih dia. Selepas tu dia jaga anak dia, takut anak dia jadi seperti dia. Itu tabarruk tu. Kita akan bincanglah kata-kata tu. Sebab itulah dalam kitab ni saya tengok menarik lah, sebab dia bincang maknanya sekitar kita ni sebenarnya banyak perkara yang kita boleh tabarruk. Maknanya kita boleh ambil kebaikan dunia dan akhirat. Orang sekeliling kita pergi ke kedai, bagaimana kita dapat berkat? Ada bacaan-bacaan dia, apa yang perlu kita buat, apa yang tidak boleh kita buat, dan perkara yang jelas seperti salat itu sendiri pun silat akhir bulan tak dapat pahala langsung kalau tidak ikut disiplinnya. Kitab ni dia bincang perkara tu, supaya jadi jangan kita fikir kita ni sebagai contoh, kita yang berada di Malaysia, di Kelantan ni, kita kata rugi yang kita sebab kita tidak duduk Mekah, sebab kita tidak duduk Madinah, sebab kita nampak sana ya tempat tabarruk, sana saja tempat yang kita boleh ambil berkat. Seolah di Kelantan ni tak ada. Tak betul tu. Di tempat kita sendiri pun banyak perkara yang kita boleh bertabarruk sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu. Dalam kitab ni dia dedahkan berdasar kepada nas Quran dan hadis. Baik, bab yang terakhir, tajuk besar yang terakhir, dia bincang secara khusus apa sebab ataupun apa faktor yang menyebabkan seseorang itu tersilap bertabarruk kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Apa sebab? Dia sebutlah sebab yang paling utama kerana gagal memahami dengan baik kehendak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bincang secara detail. Itu 4 tajuk besar ataupun bab yang dibincang dalam kitab ni. Cumanya tajuk pecahan tu banyaklah, setiap tajuk besar tu dia ada tajuk pecahan dia.
Dan saya yang baca kitab ni, saya pun tidak tanda, tapi hadis dia beratus-ratus lah hadis dia kemukakan. Misalnya buah tamat, tak ada ke Nabi sebut? Habbatus sauda ke, tak ada ke Nabi sebut? Ada. Jadi kalau kita nak ambil berkat dengan apa yang Nabi sebut tu, bagaimana kadar dia? Sebab ada setengah tu dia ambil berkat tu melebihi daripada yang dinyatakan oleh Nabi. Kita panggil lebih hak laju tu lah, yang sama polis ni. 10,000 kena ni memang. Apa tu? Sebab dia tidak ikut peraturan. Betul pada buah tamat tu ada kebaikan, ada keberkatan, ada air zam-zam, ada keberkatan dia. Tapi kadar mana? Mari masjid ni misalnya, kita nak dapat keberkatan, bagaimana disiplin yang perlu kita patuh? Jadi kita ni insya-Allah kalau kita faham dengan baik, kita sebab gini saya baca kitab ni sebenarnya sebab saya memikirkan begini sebab orang kita ni itulah saya sendiri pun begitu juga. Kita kalau sesuatu yang berkait dengan Nabi ni kita nak, memang kita nak, sebab dia boleh pahala dunia akhirat kalau berkait dengan Nabi. Sebab tu orang Islam kita ni kalau sebut tentang Nabi, memang dia rasa satu macam lah cinta kasihnya. Sebab tu sesuatu bila dikaitkan dengan Nabi, dia akan terima, mahal pun dia bayar. Berapa tu? Sebab dikaitkan dengan Nabi. Jadi kita nak belajarlah kadar mana, kita nak tahu melalui hadis Nabi. Sebab di tengah-tengah tu ada orang-orang tertentu yang mengambil kesempatan di atas kekurangan maklumat umat ini. Tidak jahil, dia kurang maklumat, jadi menyebabkan orang boleh tipu dia. Cuba bayangkan, sahabat saya ni dia terlibat, dia jom bawa bank, dia pergi jual air di Kuala Lumpur tu, air 25 yas botol, saiz ni 1 liter, bukan ni setengah liter, 25 yas botol air mineral. Dia kata gua mana mahal tu. Dia kata nak ambil berkat sebab dia baca ayat Quran, dia masuk 30 juzuk dalam air ni. Kata dia ambil air mana, air pahit gitu. Dia macam dia kecil sikit pada kop badminton tu lah tempat dia buat tu. Dia letak botol tu, dia isi air pahit air dia tapis lah. Bila dia selesai, dia masuk semua itu, dia panggil pelajar hafiz baca Quran. Jadi masing-masing baca 1 juzuk, 30 orang cukup 30 juzuk. Jadi dia masuk dalam air ni, daripada harga tak sampai serial sebab dia guna air rumah dia ya, guna pahit. Hak dia babing ni ayatnya. Bila dia pergi jual di luar pada Kelantan di Selangor lah, 25 yas botol. Dia tulis di situlah mana aura 30 juzuk ayat Quran. Jadi daripada harga air tu tak sampai RM1 jadi RM25. Cuba tengok keuntungan sebanyak mana dia dapat. Sebab apa? Kenapa orang kita beli? Sebab dia kira ni ayat Quran, masuk Quran. Tu nak ambil berkat lah, asalnya nak ambil berkat. Gitu. Jadi hak tu yang kita nak tahunya. Jadi hak sebenarnya lah ke mana? Ada ke tak sahabat buat nego gitu? Kita tengok banyak lagi kawan-kawan lain. Tu kita kena tahu. Jadi bila kita tahu sendiri, kita boleh berdikari dalam bab ibadat ni. Orang nak tipu kita tak boleh. Ni orang nipu ni macam-macam. Orang nipu. Ingat ada sejarah, biar saya sebut. Hak tu Arab mari dulu kan, dengan pakar Yusuf. Rupanya penipu hangit. Dengan katak demo, ingat tak? Banyaklah kes-kes yang berlaku. Sebab orang Islam kita ni bila dikaitkan dengan Nabi, dikaitkan dengan amal agama, memang nak, saya pun nak. Memang kita nak. Sebab hak tu kita berguna untuk kita di hari akhiratnya. Di sini dalam kitab ni dia ajar kita dengan cara yang betul. Lagu mana sebenarnya? Sebab dalam ni dia banyak dedahkan tentang bagaimana sahabat memahami keberkatan seperti yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Cuba bayangkanlah hadirat. Sahabat Nabi tu bila saya telajak Nabi, kita pun boleh jadi kalau duduk situ jadi gitu juga. Siapa minum darah Nabi? Nabi berbekam. Nabi suruh dia buat lah darah tu. Dia pergi jauh. Dia tak tergamuk nak buat darah. Dia minum darah tu. Kalau kita boleh jadi tu, apa saya ke Nabi? Waktu darah ngoti tu, tak perlu sanak dah tu, memang darah Nabi sungguh. Nabi sendiri yang bui. Dia minum. Lepas tu Nabi tanya, tahu mana? Dia pun kata dia minum. Kejut Nabi. Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis, mana orang yang minum darah tu lah, mana kira-kira tak kena api neraka lah. Tetapi selepas ni tak boleh buat gitu. Itu najis, haram, tak boleh. Nabi sebut tak boleh, haram. Walaupun darah Nabi tak pernah. Sebab tu selepas tu saya nak bakar, tak ada duk ita cilok darah Nabi nak minum, tak ada. Sebab apa? Sebab mereka faham dengan baik. Saya rasa kalau duduk kita gitu, kita buat gitu. Semoga Nabi. Tapi Nabi ajar lain kali jangan buat. Sebab tu selepas tu tak ada berlaku siapa Nabi wafat pun. Bahkan peluh-peluh Nabi bila titik tak ada sahabat pergi jilat tu. Apa tu? Sebab
sahabat, dia faham dengan baik ajaran Nabi SAW. Jadi insya-Allah dengan kita ni kita boleh nampak. Bahkan daripada hasil saya bacalah, saya buat kesimpulan, rugi orang kita sebab kita tidak tahu hak duk sekitar kita ni sebanyak mana kita boleh jana jadi pahala. Hak duk sekitar kita ni, hak duk di rumah kita dengan anak kita, bagaimana kita nak ambil berkat dengan anak kita. Nabi ajar dengan isteri kita. Bahkan setengah ulama kata daripada hadis-hadis buat baik pada keluarga, isteri, anak dan sebagainya, hak tu saja luah dah tu terbuka, teruai untuk masuk surga. Ambil berkat dengan keluarga tu, berkat dengan anak. Kita pergi atas anak mengaji Quran, kita tak ajar dia pun, tak ada berkat kata. Mana tabarruk dengan usaha kita, man dalla 'alal khair ka fa'il, sesiapa yang menjadi punca kepada kebaikan, dia akan dapat kelebihan. Sebenarnya dalam kitab ni dia nak bincang tu lah. Baik, saya akan terus masuknya sebab kita pun kitab ni tebal juga ni. Jadi saya akan baca di sini. Ni bagi ada kitab, setengah-setengah tu ada kitab. Cuma kalau nak dapat kitab ni sekarang ni rasanya tak ada stok lah. Cuma kalau nak boleh tanya Abang Mel tu lah, kukuk ada kemudian lah. Sekarang ni tak ada. Baik, bagi yang ada kitab muka surat 13 tu setengah-setengah tak ada kitab kan? Baik, pendahuluan sebelum kita pergi kepada tajuk, kita nak bincang tentang kelebihan dalam agama ni. Nak dapat pahala, nak ambil berkat dengan peninggalan Nabi SAW. Pertama sekali kita kena tahu dulu secara akidah bahawa semua kebaikan yang kita nak ni semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatu asas dia duduk situ, bukan daripada manusia, bukan daripada Nabi sendiri pun hakikat dia tak boleh bahagi pada kita. Hakikat daripada Allah. Itu akidah. Dia kena duduk situ dulu sebelum kita bincang pergi jauh. Kita kena ada asas akidah yang kukuh. Kalau tidak, kita boleh tertipu. Sama ada orang tipu kita ataupun kita sendiri tak sabit dengan orang pun. Manusia dia nak jadi sesat kadang-kadang dengan sebab orang lain, kadang-kadang tidak dengan dia sendiri. Tak berkait dengan orang pun boleh jadi sesat. Melalui pembacaan misalnya boleh jadi sesat. Jadi kita kena tahu. Sebab tu tuan kita ni bagus apa yang saya tengok, saya buat senara di sini. Saya bacalah di sini Baik. Ada 4 perbahasan perbincangan. Ni Indonesia ni, bahasa Indonesia. Cuma saya ubah sikit-sikit lah. Ada 4 perbincangan ataupun perbahasan yang dibincang secara khusus dalam muqaddimah kita ni sebelum kita masuk pada perbincangan yang dalam Jadi sebelum kita tahu secara detail tentang berkat, makna berkat dan sebagainya, perlu kita tahu dulu secara akidah 4 perkara. Yang pertama, semua kebaikan datang daripada Allah. Itu kena yakin tu. Dalam perbincangan akan datang kita akan sebutlah contoh ayat Quran dan hadisnya. Kena yakin gitu loh. Bahkan orang buat baik pada kita semua daripada Allah juga. Misalnya kita kata mak kita buat baik pada kita, hakikat sebenarnya kerana Allah bui perasaan dia sayang kita. Kadang-kadang Allah nak uji kita, Allah nak tunjuk pada kita, Allah tarik sifat saya tu daripada mak. Mak boleh tahu gitu, ya anak dalam tu siapa anak dia, padahal dia ngandung 9 bulan, nak beranak antara hidup dengan mati. Tapi Allah cabut tu, jadi tak saya. Saya rasa binatang tak ada gitu. Jadi maknanya mak kita, saya kita, siapa tak tidur malam, sanggup habis harta, dia tak pernah tulis pun dia habis duit untuk kita. Sebab dia tidak niat nak tuntut pun akan datang. Bahkan dia rasa bahagia pula dengan dia boleh habiskan duit dia tu. Sebenarnya hak tu Allah Subhanahu Wa Taala buat gitu. Bila Allah tarik hak tu dah, mak betul benar boleh bunuh anak, boleh katak anak, padahal doktor kata dia ni, otak dia ni tidak gila. Okey, apa jadi gitu? Tu yang pertama. Yang kedua, ini hakikat yang perlu kita terima, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi keistimewaan kepada makhluk yang dia kehendaki dengan kelebihan dan kurnia daripada dia. Maknanya makhluk ni, tak kiralah makhluk ataupun kalau kita maksudkan secara khusus manusia, kalau kita panggil orang ni, dia ada orang-orang tertentu ni Tuhan beri kelebihan khusus pada dia. Misalnya Nabi ni tak boleh nak, kita tak boleh nak mesyuarat nak lantik jadi Nabi, tak boleh. Sebab tu ada setengah-setengah orang dia gerai tu, dia pakai lantik diri dia sendiri tu, payah nanti orang lantik. Akhirnya dia lantik diri dia sendiri jadi Nabi. Lepas tu dia puas naik mahkamah, dia berhenti. Lah ni sakit, kata berat benar, tak nak buat gapur, tak jauh mana rumah saya tu.
Nah, tu. Ni kelebihan. Siapa dia lagi kita kata? Sahabat Nabi. Tu kelebihan tu. Tak, kita tak boleh jadi sahabat tu saudara. Ya, mimpi 4 kali sehari tak boleh jadi sahabat. Sahabat ni orang hidup zaman Nabi, melihat Nabi, kalau tak boleh lihat pun dia berada bersama Nabi, dia memeluk agama Islam ketika Nabi hidup, dan dia mati, tak kira mati bila, mati dalam keadaan Islam. Bahkan setengah-setengah ulama katakanlah seseorang itu beriman, masuk Islam lah di zaman Nabi, dan dia sempat dengan zaman Nabi. Sebab ada yang tidak sempat zaman Nabi masuk Islam juga, tapi tak pernah tengok Nabi. Waktu dia panggil mukhadram ni maknanya tidak sahabat, tapi dia beriman zaman Nabi. Dia sempat zaman jahiliah, lepas tu dia beriman dengan Nabi, cuma tak sempat temu dengan Nabi, dan dia mati dalam Islam. Ni dia panggil mukhadram, istilah dia. Baik, maknanya Nabi ni satu, kita kata kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tu adalah. Lepas tu wali ni pun kita tidak tahu. Wali ni mana orang yang rapat dengan Allah, dekat dengan Allah, diberi, kita tak tahu hakikat siapa. Boleh jadi mak kita pun tak tahu. Cuma kita sebut sebagai wali itu sebagai andaian sahaja, sebab tengok peranan dia dalam agama, tengok kelebihan banyak, kita kata wali. Hakikat sebenarnya tak. Sebab itulah selain daripada Nabi, bila kita pergi kubur dia, disyariatkan kita beristighfar kepada dia. Sebab apa? Sebab dia tidak maksum. Kita kena timbullah hakikat tu. Tak boleh deki dah Allah dia jadi Nabi, dia jadi sahabat. Pernah ada di kalangan tabi'in, dia pernah sebut kepada seorang sahabat Nabi, kalau tak silap saya, Ibnu Umar. Dalam kitab Imam Bukhari Al-Adabul Mufrad, dia pernah bertuahnya, dia kata sahabat Nabi, sebab mata dia ni bertuahnya orang yang mata dia pernah lihat Rasulullah, maknanya hidup zaman Rasulullah. Bertuahnya dia kata, apa kata sahabat Nabi? Dia kata, sekarang ni kamu Islam, apakah kamu fikir kalau kamu ada bersama Nabi, kamu jadi Islam? Sebab ramai orang yang berada bersama Nabi, hidup keluarga Nabi sendiri pun mati dalam keadaan tidak Islam. Katakanlah, kalau takdirnya kamu berada zaman Nabi, kamu boleh yakinkah kamu seperti Abu Bakar? Takut jadi seperti Abu Jahal? Takut jadi seperti Abu Lahab? Takut jadi gitu? Kita ni sudah Islam, dah sepatut kita bersyukur lah. Maknanya sahabat nak ajarnya, jangan kita tengok kelebihan tu hanya dari sudut title sahabat itu saja. Tak kena gitu dalam agama. Sebab tu dalam Quran sebut, kita akan bincang, akan ada walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Mana orang yang ikut cara hidup sahabat, yang mana sahabat ni sudah diperakui benar dalam Quran dan hadis. Kalau kita ikut cara hidup sahabat, kita akan dapat redha Tuhan juga. Walaupun kita tak pernah pun jumpa Sayyidina Abu Bakar, tak pernah mimpi pun jumpa Sayyidina Abu Bakar, hidup beribu tahun jarak masa, tapi kalau kita berilmu, kita boleh ikut cara hidup beragama seperti mana sahabat, kita juga akan dapat redha Allah. Syaratnya ikut tu dengan ihsan lah, dengan betul lah, ikhlas dan betul cara tu. Itulah sebenarnya kitab ni, maksud tu kitab ni pun dia nak supaya umat Islam ni, dengan kitab ni kita akan dapat maklumat yang sebenar dasar pada hadis Nabi SAW. Baik, yang keempat, pembahagian tabarruk kepada syar'i dan juga yang tidak syar'i. Ada juga tabarruk ni yang disebut sebagai tabarruk yang tidak disyariatkan. Itu bahayalah. Dan ada juga tabarruk yang memang dia disyariatkan. Itu kita nak tahu. Itu di bab akhir dia bincang. Bahkan di bab akhir itu kita akan jumpa bagaimana kajian ulama, mana barang-barang peninggalan Rasulullah yang berada pada sahabat tu, di mana maklumat tu berakhir. Di mana maklum, misalnya pedang Nabi misalnya, ada disebut, ada sanad, tetapi dia beberapa generasi hilang maklumat, tak tahu pergi ke mana. Boleh katakan begitu. Misalnya baju besi Nabi, di mana? Maksud maklumat ni, maksudnya begini, maksudnya ada sanad yang boleh dipertanggungjawab. Orang yang dakwa ni baju Nabi, hak tu setiap zaman ada tu. Dakwa tu kita boleh dakwa, kita beli serban hak buruk tu nak. Kita kata ni serban Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita kata gitu. Boleh dakwa. Mana dalil? Sebab bila berkait dengan Nabi, dia nak sanad supaya hadis juga. Kalau tidak, orang boleh nipu, boleh tipu, boleh kata. Supaya kata serban Syafi'i, Imam Syafi'i misalnya rahimahullah, semua boleh kata, sebab dia tak ada sanad. Sebab tu perkara tu dia tidak penting dalam agama, sebab orang boleh tipu. Hadis tak boleh tipu. Kalau tipu, Allah akan lahir ulama-ulama yang bincang hadis tu.
kita boleh rujuk kebenaran dia. Tapi kalau hang ni nak rujuk mana? Nak rujuk mana? Tu yang perlu kita tahu. Barulah kita umat Islam kita nampak dengan jelas, walaupun kita hidup 1000 tahun jarak kita dengan Nabi, tapi kita tidak hilang pedoman itu. Tu yang kita nak sebenarnya. Ni 4 perkara. Baik, kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama, yang pertama sekali, asas kita adalah semua kebaikan ada di sisi Allah SWT. Ni secara apa? Secara akidah. Mana dalilnya? Banyak dia kemuka dalil. Walaupun banyak lagi, ni sebahagian. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 26. Saya sebut ni bukan apa hati-hati, saya nak sebut satu lagi. Ni hak ustazah, sebut seorang ustazah tu. Sebab saya satu grup WhatsApp dengan dia lah. Dia dulu satu pengajian dengan saya, kemudian dia jadi ustazah. Tak apalah saya nak sebut. Jadi berlaku dialog dalam tu dengan antara anak murid Dr. Harudin, almarhum Dr. Harudin ni lah. Ni saya nak sebut satu kes berlaku. Saya ada lah dalam grup tu. Jadi ustazah ni kata berkenaan dengan rambut Nabi, nak bertabaruk dengan rambut Nabi. Tak apalah, kita akan bincangkan, kata dia ada dalam bab dia. Jadi bila ustazah tu sebut kelebihan rambut Nabi begini, jadi kira seorang ustaz lah, anak murid Harudin lah dia tu. Dia tanyalah, ustazah sebut ni, ustazah ambil dalil mana? Saya nak senyap, kita duduk tengok lah perbincangan. Dia kata ada lah. Mana? Main 2-3 kali adalah tu senyap dengan begitu. Tak apalah. Lepas tu dia sebut lagi rambut ni mesah daripada Nabi. Jadi ustaz tu tanya, bagaimana nak ngesah tu rambut Nabi? Dia kata buat ujian DNA. Ujian DNA ni dia kena banding. Jadi nak banding dengan mana? Katalah rambut, kita nak itu contoh saya dah, kita nak banding. Memang kita kena ambil juzuk tubuh kita, baru boleh kita bandingkan. Pakar dia lah buat kerja tu. Jadi orang ni nak ambil orang mana? Nak banding rambut Nabi, nak ambil orang mana? Nak banding bersupah Nabi. Situlah macam-macam timu, tubik, cahaya dan sebagainya. Tak apa lagi. Senyap pula situ. Ya, kali kedua dia kata, dalil yang paling kuat bahawa itu rambut Nabi, bila kita pergi, kita selawat, dia gerak rambut tu. Saya pun kata, ni maklumat baru aku boleh ni. Aku ngaji kitab lepeh, pala-pala tak jumpa barang aku ni. Ni hadiah-hadiah, kalau nak dapat benda pelik, dia kena masuk dalam grup WhatsApp, baru boleh benda pelik. Kalau duduk di masjid ngaji dengan kitab-kitab ulama muktabar ni, tak jumpa barang-barang gitu. Tapi orang kita ni suka barang gitu. Anak murid Harudin kata, ustazah kena tipu tu. Dia kata jin tu buat gerak tu. Ambo tahu, ambo ngaji lama. Dia ni kira ada pusat rawatan Syifa center ni lah, kira cawangnya almarhum Dr. Harudin. Dia kata tahu tu, kalau lagu tu nak pastinya tipu musim ni gak ke hak makhluk halus. Hadirat, saya nak tanyalah, antara makhluk halus dengan makhluk nampak mana lebih tipu? Antara jin, setan dengan orang ni, hak mana lebih tipu? Orang ni kok tu payah juga nak jawab tu. Sebab kadang-kadang kita tengok hak hidup, hak nampak tengok lebih tipu lagi. Jadi kena berhati-hati. Saya sebut tu apa? Gapo dia saya nak daripada maklumat saya sebut. Nak ayatnya ustazah, gak orang kapung tak usah kira. Makna mentally apa jadi gitu tu? Sebab cuba bayar, saya nak tanya, biarlah dah. Pernahkah hadirat ngaji khusus bab ni, bab tabarruk ni khusus sebab ni kita ada? Dengan Quran dengan hadis ni saya setakat, saya tak tanda lah, saya tanda semula, tapi saya tengok setiap kali kita ingat lebih 500 hadis dia sebut. Nak bincang tajuk ni saja, bincang bab tabarruk, nak ambil berkat. Ada sebelum kita mengaji daripada kecil sampai tua ni, ngaji khusus supaya kita ngaji fiqh bab darah nifas tu ada? Tak ada. Sepatutnya kena ngaji. Benda maklumat ni sudah ada, cuma oleh kerana dia berada dekat ada berselerak, tidak dikumpulkan dalam satu tempat, jadi kita tak nampak. Bahkan bila ustaz mengajar, kadang-kadang ustaz tidak tekan secara khusus. Hak ni dia kumpul khusus. Hak ni dia boleh master ni dalam kajian dia ni. Ni bukan main tu. Baik, tak apalah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, aku apa itu ni? Baik, saya ambil lagi. Allah berfirman, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair
innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ya Allah ya Tuhanku, Tuhan yang mempunyai kerajaan, Malikal Mulk, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tu'til mulka man tasha, dia beri kerajaan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan dia cabut kerajaan daripada sesiapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan dia muliakan sesiapa yang ia kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan dia hinakan sesiapa yang ia kehendaki. Biyadikal khair, di tangan dia segala kebaikan. Di tangan tu kita tak usah bincang lah tu. Wah, sakit kepala. Nah. Oh, Tuhan ada tangan pula kau. Cukup dengan hak ulama bincang dah kita pada dah tu. Pada dah tu. Biyadikal khair, sama ada kita terjemah di tangannya segala kebaikan ataupun dalam miliknya, dalam genggamannya segala kebaikan. Setengah-setengah ulama dia istilah ni maknanya kita kata pada Allah sahaja, itu maknanya kita menyabitkan secara hakikat. Asal kebaikan itu semua daripada Allah, secara hakikat. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada pada manusia, pada ayah kita, pada ibu kita, pada datuk nenek kita, pada ustaz kita, pada guru kita, pada jiran kita, itu kebaikan secara majazi dia panggil. Secara majazi maknanya kebaikan itu kerana Allah campak ke perasaan untuk dia buat baik pada kita. Sebab itulah dalam hadis kita akan jumpa dalam kitab ni akan datang, bila orang buat baik pada kita, sebelum kita kata jazakal, kita kata dulu alhamdulillah. Kita kena kata tu dulu. Nabi suruh gitu. Orang buat baik pada kita, kita kata alhamdulillah, jazakallah khairal jazak, baru kita kata. Maknanya hakikatnya kita nak ajar kita dia tu buat baik pada aku tu kerana Allah menggerakkan hati dia, Allah bagi perasaan kepada dia, kesian kepada kita. Kalau Allah tak boleh tu, dia tak pandai, susah taman dia tak tolong kita. Sebab tak tercetus dalam hati dia tu. Gitu kan. Baik. Jadi hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dulu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkaulah wahai Allah Tuhan yang maha berkuasa di atas segala perkara di muka dunia ni, di alam semesta ini. Baik. Imam At-Tabari, Imam At-Tabari salah seorang mufassirin, dia sebut dalam kitab tafsir Tabari dia kata di tangan engkau, maksud ayat ni, dia hurah ayat ni. Apa maksud biyadikal khair itu? Hak kita nak bincang ni. Dia kata maksud dia begini, di tangan engkaulah segala kebaikan. Maksudnya semua kebaikan berada dalam milik Allah, di tangan Allah, dalam genggaman Allah, dan semua itu akan kembali pada Allah. Makna Allah boleh tarik bila-bila masa. Kita sehat ni, pupuk kita ni ada di masjid sehat ni, tak tahu siapa dia mati pagi besok. Boleh hari saya, boleh hari lama berlaku gitu. Bila orang telefon mati, kejut malas, gaduk buang sokor, siapa nampak padahal perut kuat ni sokor, tiba-tiba esok pagi mati. Bini dia pun tak khabar, gerak-gerak mai subuh sejuk. Kejap tu dia boleh tarik sebab hak dia, dan dia boleh ambil semula bila-bila. Tak ada orang boleh sekat. Atau kata Imam Tabari, dia kata dia kata begitu, tidak ada seorang pun yang boleh menguasai perkara itu. Engkau sahaja. Engkaulah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak seperti makhlukmu atau apa saja yang dijadikan sebagai ilah dan Rabb yang diibadahi selainmu oleh orang musyrik dari kalangan ahlul kitab dan bangsa Arab yang ummi, yakni buta huruf, seperti Al-Masih Isa alaihissalam dan tandingan-tandingan lain yang mereka jadikan sebagai Rabb. Kita kata ambil Nabi Isa lah. Ambil Nabi Isa yang dikatakan Tuhan itu. Apa keupayaan Nabi Isa? Apa keupayaan dia? Dia sendiri pun hampir dibunuh kalau tidak diangkat oleh Allah SWT. Nabi Muhammad sendiri yang kita anggap sebagai Nabi, kita yakin dengan akidah, dengan dalil Quran, banyak mukjizat itu. Cuba kita tengok kalau kita belajar hadis. Nabi rebah, Nabi sakit, sepih gigi, bukan patah. Ulama kata tidak patah gigi Nabi, hak betul. Sebab ada kata patah gigi, kalau kita tengok dalam teks asal tidak. Hafiz Ibn Hajar kata tak betul kalau kata patah, sepih ya. Siapa begitu ulama kaji, ya kau patah gigi Nabi. Kalau patah orang ngok. Dak. Bila kita tengok semula dia dak sepih ya. Tapi sepih pun nampak kesan dia tu.
Mana semua tu semua yang berlaku pada manusia berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit, bahkan dalam hadis sebut Nabi sebelum mati tu memang isteri dia puasa, tubuh dia naik sikit, jadi gemuk sikit. Kan biasa kalau gitu. Sebab apa? Bila Allah tua ni stamina pun tak ada dah. Naiklah sikit tubuh. Tapi tidak siapa pergi kat Cimani. Dak. Tidak. Jadi kalau gitu kita kena tahu. Tu. Ni siapa kita kata najis Nabi, kalau Nabi buang air tu masuk dalam tanah lalu. Wah, mari kat hadis nak tengok. Tengok mari hadis. Tak apa dah. Tak apa. Kata ada tu mari mondok tak apa. Orang kita ni lebih tu panggil lebih tu. Maknanya kita bui sifat Nabi tu lebih daripada hak sebenar. Salah dalam agama tak boleh. Cuba tengok ulama kita hadirat. Ni lah kita nak bincang ni sebenarnya. Kenapa ulama kita bila dia nak sebut Nabi makan satu binatang yang halal tapi makan dia, cara makan dia kotor. Ulama kita tak guna ayam kapur sebab Nabi makan ayam kapur. Tapi Nabi guna serati, itik. Tu jenis kotor kan. Cuba tengok dia masuk dalam car lagu mana tu tak. Tu tak ada sebut dalam hadis Nabi makan. Jadi ulama guna tu. Cemaknya ulama kita. Mana maklumat tentang Nabi dia tahu, sikit pun dia tahu, sah ke banyak. Jadi kalau sesuatu terbenar daripada Nabi, ulama kita akan tahu. Ulama kita akan tahu. Dan umat Islam kiamat, sifat umat Islam gitu orang panggil ahli sunnah ni. Hadirat, kalau kita tahu hak tu Nabi buat, kita akan buat. Sedar ayat. Kita akan buat. Begitulah hadirat, insya-Allah kita akan sambung perbincangan. Jadi usahalah biar ada kitab ni, kalau ada kitab ni lagi bagus sebab saya akan baca berdasar pada teks dia ni. Lepas tu jangan tanyalah habis bila tu. Sebab dia tengok tebalnya tak ada apa, tak ada. Hamba tak tahu dan hamba ada ni. Kita baca sekakak boleh. Kita nak tengok. Gitulah hadirat. Jadi kita berhenti setakat itu dulu, insya-Allah. Untuk sesi akan datang kita akan sambung pada muka surat 14 tu. Jadi insya-Allah cara saya guna kitab ni saya tidak banyak hurai sebab dalam kitab ni dia sudah bagi banyak contoh dah sebenarnya. InsyaAllah kita dapat manfaat dengan kita baca buku ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.